Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, berjumpa lagi bersama saya Cikgu Muhammad Saiful dalam kelas PDPR Sains tahun 3. Baik, untuk minggu ni kita masih lagi di bawah tajuk pembiakan tumbuhan. Cikgu harap murid telah menyelesaikan tugasan yang diberikan pada minggu lepas. Baik, untuk minggu ni kita lihat apa yang awak akan pelajari. Baik, untuk standard kandungan masih lagi di bawah tajuk pembiakan tumbuhan. Standard pembelajaran murid akan mengiklak satu tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara dengan menjalankan projek. Tapi untuk minggu ni cikgu hanya bagi secara teori je dulu. Nanti bila kita dah bersemuka, kita akan buatlah projek. Kita akan kaji. Contohnya kita akan kaji kangkung. Kangkung dia membiak melalui berapa cara. Dan kita akan tengoklah teknologi yang digunakan pada masa kini untuk membiakkan tumbuhan. Baik, kita ulang balik pembelajaran pada minggu lepas. Ingat kembali. Okey. Baik, terdapat 6 cara pembiakan tumbuhan, yang mana tumbuhan yang berbuah dibiakkan melalui biji benih. Ada yang dibiakkan melalui anak pokok, ada yang dibiakkan melalui batang bawah tanah menggunakan spora, keratan batang serta daun. Baik, kita lihat setiap cara pembiakan beserta dengan contoh dia. Baik, melalui biji benih seperti yang kita sedia maklum, pokok yang mempunyai buah pokok yang ada buah dibiakkan melalui biji benih. Contohnya betik, manggis, durian Belanda. Ni semua pokok yang mempunyai buah. Biji dia boleh disemai. Dan pokok yang berbuah ni selalunya buah dia warna dia menarik untuk menarik perhatian. Baik. Seterusnya kaedah melalui anak pokok. Anak pokok tumbuh di sekeliling pokok induk. Kalau kita lihat pokok keladi, kebiasaannya pokok keladi dia akan tumbuh di sebelah pokok induk dia lah. Dan pokok pisang, dia akan tumbuh, anak dia akan tumbuh di sebelah dengan pokok ibu. Tetapi nenas dia lain sikit. Nenas atas ni adalah anak dia. Atas ni anak dia. Awak boleh patahkan, awak boleh cucuk je dekat tanah, dia akan hidup. Anak dia kecil je, sebelah dia tu dia akan tumbuh anak dia. Baik, melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok baru yang tumbuh apabila ditanam di dalam tanah. Kita boleh tengok kentang, halia, kemudian kita ada keledek, kita ada bawang Baik, seterusnya melalui spora. Spora ni kebiasaan dua tumbuhan saja, iaitu paku pakis dan juga cendawan. Pokok yang tak ada bunga, yang tak ada buah, tak ada bunga, dia hanya ada daun saja, dia akan disebarkan membiak melalui spora. Spora ni debu halus yang ada di bawah daun dan di bawah payung cendawan ni. Ditiup oleh angin dan disebarkan. Kita panggil dia spora. Kenapa? Sebab dia halus. Dia halus dan tidak boleh sukar untuk dilihat dengan mata kasar. Dan dia berterbangan sebab dia terlampau ringan, dia berterbangan. Baik, seterusnya adalah kaedah menggunakan pembiakan melalui keratan batang. Baik, kita ada pokok bunga raya, kita ada pokok bunga kertas, kita ada pokok ubi kayu. Selalunya ubi kayu ni adalah tumbuhan yang paling mudah untuk dibiakkan menggunakan keratan batang. Awak hanya potong je bahagian batang dan cucuk ke tanah. Dan selalu siram supaya mudah untuk akar dia tumbuh.
Ubi kayu ni ini adalah pokok yang paling mudah untuk dibiakkan melalui keratan batang. Baik, seterusnya kita lihat yang terakhir melalui daun. Anak pokok yang dibiakkan melalui daun. Ini adalah 3 contoh yang biasa kita lihat lidah jin. Ni yang ada kuning tepi ni kita panggil lidah jin. Yang ni pokok lidah buaya dan ni adalah pokok setawa. Yang ni adalah daun dia. Kita potong je daun ni, cucuk je kat tanah. Yang ni pun sama. Ambil daun dia, cucuk dia dekat tanah. Yang ni awak ambil daun dia, awak letak je dekat tanah, dia akan tumbuh. Nampak tak anak dia di bahagian tepi ni? Baik, itu adalah sedikit ulangan untuk pembelajaran yang lepas. Baik, cuba lihat pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru. Okey, kita lihat ada tumbuhan yang boleh membiak menggunakan lebih daripada satu cara. Dia bukannya tu je cara untuk kita biakkan dia. Tak, ada cara lain. Contoh cikgu bagi contoh seperti pokok kangkung. Ini adalah pokok kangkung Pokok kangkung boleh dibiakkan melalui biji benih dan keratan batang berakar. Ini adalah keratan batang berakar Nampak tak? Ini awak cucuk je kat tanah, dia akan hidup. Pun boleh awak semai dulu dia punya biji benih, tak ada masalah Kangkung kangkung adalah sayur ataupun tumbuhan yang mudah untuk dibiakkan secara keratan batang berakar dan juga biji benih. Baik, seterusnya kita tengok pada teknologi pembiakan tumbuhan. Baik, teknologi pembiakan tumbuhan kita tahu dunia makin maju. Kalau kita lihat dalam bidang pertanian, negara Thailand mendahului Malaysia. Thailand dia memang teknologi pertanian di Thailand adalah yang terbaik. Malaysia masih belum sampai tahap tu. Awak bayangkan dia negara Thailand, dia boleh mengeluarkan buah durian tanpa mengikut musim. Awak bayangkan. Macam mana dia buat teknologi pertanian dia? Di Malaysia, kita juga ada teknologi pertanian di mana Malaysia telah menubuhkan institut untuk mengkaji teknologi pembiakan tumbuhan. Macam sekarang kita lihat, awak lihat tumbuhan boleh dibiakkan melalui teknologi kultur tisu dan juga tut. Kultur tisu dan juga tut. Contoh buah-buah yang biasa dibiakkan melalui teknik kultur dan teknik tut ni adalah buah durian, pisang, buah mangga, limau kasturi dan juga buah orkid Bagus teknologi ni amat bagus. Kita tak perlu menggunakan biji benih. Contohnya seperti kultur tisu ni, hanya ambil sedikit tisu daripada pokok induk dan kita biakkan. Sama juga teknik tut. Kita ambil dia punya sedikit bahagian di bahagian pokok induk dan pindahkan ke tempat lain. Baik, kita lihat kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Nampak Dia ambil sedikit je tisu bukan tisu lap muka tu tau. Tisu ni adalah sebahagian kecil daripada pokok induk. Dia ambil, dia pindahkan ke dalam nutrien dan kemudian dia akan jadi pokok baru. Nampak ni? Biasanya pokok pisang dengan pokok orkid. Dia ambil sikit, dia letak dalam larutan nutrien dan pokok tu akan bercambah. Bila dah besar, awak boleh pindahkan ke tempat yang lebih luas. Sama juga teknik tut. Teknik tut dapat menambah bilangan pokok buah-buahan tanpa menggunakan proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Awak nampak dia kikis bahagian kulit, kemudian dikepalkan tanah, diikat, kemudian dia tutup tanah yang dikepalkan tu menggunakan plastik, ikat atas dan bawah. Selepas 3 minggu, apabila awak dah nampak akar tumbuh dekat dalam tanah ni, awak boleh potong dia, tanam dalam bekas lain. Sebab tu dia gunakan plastik lut sinar ni supaya awak boleh nampak
akar dah tumbuh atau belum. Kalau dah tumbuh, awak boleh potong bahagian bawah ni, pindahkan ke dalam bekas lain. Itu teknik metod. Cepat. Itu adalah teknologi. Baik, kalau ada persoalan boleh tanya cikgu secara terus melalui peti suara dalam Telegram. Lebih mudah, tak perlu type. Awak just record suara je, cikgu akan balas cepat mungkin kalau ada sebarang pertanyaan yang awak tak faham. Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Cikgu telah pulangkan buku aktiviti. Baik, harap semua dah ambil lah dekat pondok pengawal. Okey, jawab soalan di dalam buku aktiviti Sains tahun 3, unit 5 muka surat 45 dan 46. Ni buku aktiviti awak lah. Muka surat 45 dan 46. Baca soalan dengan teliti, fahamkan soalan dan jawab dengan betul. Boleh Macam selalu kita buat tu Baik. Baik, itu saja untuk minggu ni. Jika ada sebarang masalah, awak boleh berhubung segera dengan cikgu Ada masalah ke, ada pertanyaan ke, tak ada masalah. Terus berhubung dengan cikgu melalui peti suara dalam Telegram. Lebih mudah Baik, itu saja. Sekian, terima kasih.